أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Saya bacakan satu kertas kerja yang bertajuk tarekat dan pengamalannya di kalangan para ulama. Ilmu dan amalan tarekat adalah ilmu yang benar disyariatkan oleh Allah. Dalil-dalilnya terdapat dalam Quran dan Sunnah. Malahan tarekat adalah merupakan sunnah, salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu saya ingin menjelaskan senario amalan tarekat ini di negara kita. Kedatangan Islam ke Asia Tenggara, termasuklah ke Melaya pada waktu itu, kira-kira 600 tahun yang silam, adalah dijayakan oleh ulama tasawuf. Bukan fuqaha, bukan ulama fiqh, tapi ulama tasawuf. Ini memang terkenal. Bila kita sebut saja yang menyebarkan Islam di Asia Tenggara ini ulama tasawuf, serentak dengan itu mereka juga mengajarkan kepada orang-orang atau penduduk Asia Tenggara ini ilmu dan amalan tarekat. Ilmu dan amalan tarekat. Kita boleh tengoklah, boleh lihat, boleh singkap semula sejarah, walaupun bukan zaman yang terawal. Kira-kira 400 tahun, abad apa ni, kira-kira di abad 15 atau 16 Masehi, di Sumatera misalnya, seorang sufi yang terkenal yang bernama Hamzah Pansuri, dan muridnya atau rakannya Samsuddin Samatrani, muridnya Ahmad Saiful Islam. Hamzah Pansuri memang beramal dengan tarekat. Kalau tak salah, dia beramal dengan tarekat Qadiriyah. Tetapi oleh kerana beliau membawa ajaran Ibn Arabi yang berteraskan kepada wahdatul wujud, maka dianggap oleh masyarakat, oleh orang-orang alim, ulama fiqh pada masa itu, sebagai salah. Lalu beliau dan Samsuddin Samatrani dikenakan hukuman bunuh. Hukuman ini ditetapkan oleh mufti yang baru dilantik, iaitu Nuruddin Ar-Raniri. Sin Nuruddin Ar-Raniri ini datang daripada India. Dia seorang faqih, seorang fiqh, bukan seorang sufi. Tetapi tuan-tuan, apabila Sultan Iskandar Sani meninggal dunia, karena tidak ada putera atau tak ada anak lelaki, maka isterinya Safiatul, apa yang bernama As-Safiatul Daulah, dilantik jadi raja perempuan, berkuasa selama lebih kurang 4 dekad atau 40 tahun. Pada masa beliau, maka beliau mengadakan satu mudzakarah, antara si Nuruddin Ar-Raniri dengan Syekh Ahmad, saya sebut tadi, murid kepada Hamzah Pansuri, Syekh Ahmad Saiful Islam. Mudzakarah itu diadakan beberapa kali, dan ternyata Nuruddin Ar-Raniri kalah. Maka kerana itu beliau malu, lalu beliau lari balik ke India.
Tapi dalam perjalanannya sampai ke Malaysia, Tanah Melayu pada masa itu, beliau meninggal dunia di Malaysia, di Tanah Melayu. Ini ada dicatatkan dalam sebuah buku sejarah yang ditulis oleh Winston. Kemudian tuan-tuan, sesudah itu Aceh melantik seorang ulama tasawuf bernama Abdul Raub Singkil. Abdul Raub Singkil ini dia meninggal dunia di pertengahan abad 11 Hijrah, kira-kira 1045 Hijrah, 1045 Hijrah. Syekh Abdul Raub Singkil ini juga dia seorang sufi beramal dengan tarekat Satariyah. Beliau belajar tarekat ini ketika beliau belajar di Madinah, di Mekah. Guru beliau ialah Syekh Ahmad Qasasi. Syekh Ahmad Qasasi ini seorang syekh dalam tarekat Samaniyah. Jadi beliaulah guru kepada Syekh Abdul Raub Singkil. Syekh Ahmad Qasasi ini selain daripada mengajarkan tarekat Samaniyah, beliau menyusun wirid-wirid. Antaranya wirid yang selalu dibaca di masjid, di surau oleh umat Islam di merata-merata Malaysia ini, termasuklah Indonesia. Yang ringkasnya ada menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 100 kali. Lepas itu ayat-ayat Quran, lepas itu doa. Wirid ini dinamakan wirid Qasasi atau aurat Qasasiyah, mengambil semena Syekh Ahmad Qasasi. Tapi kita semua beramal kita tak tahu. Yang kita tahu bercita kita baca. Jadi yang bawa wirid ini ke Asia Tenggara ialah Syekh Abdul Raub Singkil yang meninggal dunia tadi, ya, tahun 1042 atau 45 Hijrah. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi Syekh Abdul Raub Singkil ini juga tarekat Samaniyah. Semasa Raja Perempuan Sami'ud Daulah itulah, beliau dilantik jadi mufti di Aceh, menggantikan Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang telah lari. Jadi kita tengok, ya, tarekat ini yang mengajar, jadi ketua, jadi pemimpin, jadi guru ialah orang-orang alim. Kita tengok di Madinah tadi, Syekh Ahmad Qasasi orang alim besar. Syekh Abdul Raub Singkil pun orang alim besar. Itu kita tengok, ya, maknanya pada abad-abad itu, ya. Kemudian selain daripada itu kita boleh tengoklah, ya, di Asia Tenggara ni Syekh Daud Watani pun mengikut menyebarkan agama berdasarkan kepada ilmu tasawuf, ilmu fiqh, ilmu tauhid, dan beliau juga mengikut beramal dengan tarekat Samaniyah. Begitu juga Syekh Abdul Samad Blembangi, ya, seorang tokoh di abad 18 juga ikut beramal dengan tarekat Samaniyah. Kita boleh baca dalam kitab beliau, ya, yang terkenal, Syiarus Salikin, ya, Syiarus Salikin. Syekh Abdul Samad Blembangi orang apa ni, ulama besar. Begitu juga Asar Banjar, pengarang kitab Sabilal Muhtadin, juga pengamal tarekat. Kemudian di Sulawesi ada seorang tokoh tarekat Naqsabandiyah. Siapa dia? Syekh Yusuf Mangkasar, ya. Kita selalu baca Mangkasar, ya, tapi tak ada N, ya. Makassar, Yusuf Makassar, ya. Kalau kita tengok tu MAKA Makassar, tak ada N, tapi kita selalu sebut Mangkasar, ya. Tapi sebenarnya tak ada N, tak ada G. Makassar. Yusuf Makassar ni, tuan-tuan, dilahir tahun 1626. Lahir tak salah saya
1626. Dia meninggal dunia 1699. Dia belajar agama di Mekah dan belajar tarekat Naqsabandiyah di sana. Apabila balik tuan-tuan, balik ke Sulawesi sebentar, lalu beliau dipanggil oleh Raja Banten di Jawa, Pulau Jawa. Ketika itu beliau menjadi penasihat agama Sultan Banten. Banten ni menurut cerita satu-satu daerah di Indonesia yang tak pernah dijajah oleh Belanda, karena kegigihan penduduk dan rajanya melawan Belanda. Jadi pada masa itu tuan-tuan, satu peperangan berlaku antara tentera Belanda dengan tentera Raja Banten. Panglima Raja Banten terbunuh. Maka Yusuf Makassar yang menjadi penasihat agama dilantik oleh Sultan sebagai panglima perang. Berlakulah perang antara tentera Banten yang dipimpin oleh Yusuf Makassar, dan akhirnya Yusuf Makassar ni tertawan, hidup-hidup ditawan. Bila tawan hidup-hidup, orang Belanda, askar Belanda hantar dia buang negeri di mana, di Ceylon. Bila dibuang di Ceylon, orang Belanda awasi. Rupanya di Ceylon masih giat lagi berdakwah, semakin aktif. Jadi Belanda, orang-orang Belanda ni, tentera Belanda curiga, ditangkap, lalu dibuang jauh-jauh di mana? Afrika Selatan. Di Afrika Selatan beliau menyebarkan Islam, menyebarkan tarekat Naqsabandiyah, dan beliau mati tahun 1699 ni. Kerana itulah sampai sekarang umat Islam di Afrika Selatan menggelarkan beliau Yusuf Makassar ni sebagai tokoh nombor 1 dakwah. Setiap tahun kematiannya, kewafatannya akan disambut oleh umat Islam secara besar-besaran. Dan tarikh genapnya kematian beliau 300 tahun ialah pada tahun 1969 genap beliau meninggal dunia selama 300 tahun. Pada masa itu tuan-tuan, sambutan khul 300 tahun kematian disambut besar-besaran. Macam mana kita kata besar-besaran? Karena dijemput ketua-ketua negara Islam seluruh dunia. Antaranya kerajaan Malaysia diwakili masa itu, tak salah saya Mahathir ke siapa, diwakili oleh Perdana Menteri kita sekarang, Datuk Najib, sebagai wakil umat Islam. Jadi apa yang saya nak ceritakan ni, bahawa tarekat mainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di mana-mana, di Afrika ke, sekarang di Barat pun tuan-tuan, orang-orang Barat dia tak mau Islam, dia mau tasawuf, dia mau mendekati, mendampingi, menjadi murid orang-orang sufi. Tak kira apa tarekat. Tarekat ni menjadi satu daya tarikan orang Barat untuk masuk Islam. Kalau dengar Islam saja mereka tak mau, sebab Islam ni ganas. Tapi mereka tengok orang-orang sufi ni lemah lembut di sana. Kita tentu masih ingatnya Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Dia orang Inggeris, Ireland tak salah. Dia belajar tarekat, gurunya daripada Morocco, dan akhirnya dia pada guru tarekat Qadiriyah. Dan ramai orang Inggeris yang masuk Islam menerusi beliau, di tangan beliau. Saya menemui seorang muridnya bernama Aiman. Masa itu saya ingat dalam tahun 2004 ke 2002, saya jumpa dia. Dia boleh cakap Melayu sikit-sikit sebab dia kata ada duduk sini berapa tahun. Dia kata memang orang Barat ni sangat suka dengan tasawuf, dan dia masuk Islam pun menerusi tasawuf. Dia kata bila dia ikut Syekh Abdul Qadir As-Sufi,
Berzikir, zikir je, semayang tak ada. Zikir je, masuk Islam zikir je, semayang tak ada. Ini kalau dengan orang Wahhabi ini apa? Ya, masuk Islam tapi tak semayang. Tapi lama kelamaan, beberapa tahun kemudian dia ada kesedaran, lalu belajar semayang, bayar puasa, semua dia buat, mengambil masa dia kata. Tapi semua yang mendorong itu, itulah tarekat, dia zikir saja. Ya. Kemudian pada masa saya bertemu tu, dia kata kalau ada mana-mana orang Inggeris yang ada masalah menemui beliau, mesti akan masuk Islam. Mesti akan masuk Islam.